Bila kita rasa jatuh sebab ramai sangat orang reject kita, you kena yakin dan percaya once you kena reject, you sangat hampir dengan kejayaan. Okey, selamat datang kepada viewers kami ke dalam rancangan Ayo Gazambo TV. Okey, hari ni kita dalam segmen JBYS. So, apakah JBYS ni? Apa tu? JBYS adalah jatuh bangun yang sebenar. Dahsyat. Jadi bersama kami seorang founder produk sunnah. Kita nak tahu produk apa tu So, sebelum saya announce guest istimewa saya ni guest istimewa saya hari ni. Ayo Gazambo disponsor oleh Agent to You, sebuah sistem platform pengurusan ejen paling komprehensif. Ya, Agent to You bukan sekadar sistem, malah ekosistem untuk siapa sahaja untuk membangun dan membangkitkan bisnes anda di dalam industri agenship. Ya, baik. Alright. Jadi bersama saya Chan, host anda untuk hari ini, dan bersama saya istimewanya kita punya guest kali ini. Perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Dila daripada Rehana. Salam kenal untuk semua. InsyaAllah hari ini kita akan share sedikit sahaja pengalaman selama hampir 10 tahun bersama. Hampir 10 tahun dalam industri bisnes. Lama juga Puan menjual produk sunnah ni. Boleh explainkan sikit tak? Apa produk-produk sunnah Puan ni? Ada produk wajib ke? Produk makruh ke? Dahsyat kan? Okey, untuk produk sunnah kita memang usaha daripada awal kita ialah kita nak memartabatkan makanan sunnah ni. Dia selari macam produk-produk yang lain juga. Kita tak nak produk makanan sunnah ni kita nampak macam tepi-tepi jalan je, pecisan je, macam tak nak tak apa. Kita nak memartabatkan tu, maksud kita nak menaikkan dia supaya dia menjadi pilihan utama kepada pengguna semua. So itu satu jihad yang sangat besar lah. Betul? Kita rasa. Dan saya di dalam household yang parents saya suka madu. Tapi saya tak pernah try lagi. Lepas Rehana, ni kena try. Kena try. Wajib try. Chan kena try. Bukan sunnah dah, wajib try. Dia wajib lah, kita nak meletakkan wajib. Baik. So, saya tengok makanan sunnah ni dia punya ingredient kebanyakan ni premium, quality dia. Tapi kalau puan boleh jelaskan dia kedudukan dekat mana? Dia dalam premium punya makanan ke, sederhana punya makanan ke, ataupun boleh didapati di mana saja untuk semua kaum. Okey. Satu benda kita terus masuk Yes. Okey, satu benda yang kita nak bagi mindset dan knowledge kepada pengguna sana. Satu, kita kata tadi nak memartabatkan makanan sunnah. Yes. So siapa yang kata makanan sunnah ni baik? Tentulah kita akan ambil daripada Nabi Muhammad sendiri yang cakap benda tu baik, dan memang terdapat dalam Al-Quran ada 16 superfood yang Allah kata baik. So kita kena present kepada pengguna benda ni baik, dan kita sebagai peniaga kita kena bawa standard tu ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab itulah kita hanya di Rehana, kami hanya menghidangkan kualiti yang premium untuk digunakan dalam masa yang sama. Walaupun premium, kita nak pastikan benda tu mampu milik. Yes, mampu milik. So supaya semua orang dapat merasai kualiti premium tu dalam keadaan yang tak macam mahalnya. Yes. Macam tu. So itu kita punya jihad kita lah. Allahu Akbar. Besar jihad Puan Ya, tu. sebab kita nak bagi yang premium, nak bagi yang terbaik, tapi dalam masa yang sama affordable. Semua orang boleh guna. Tak kira orang kampung pun boleh guna, orang bandar pun boleh guna. Tak kira tis lah. Terbaik Puan. Dahsyat. Jadi Puan ada mention 10 ingredient, 10 makanan 16 dalam superfood 16 dalam Quran. Yes. Tapi Jadi di Rehana memang produce 16 tu ke macam mana? Kita di Rehana starting dengan madu dulu. Madu Rehana dalam pasaran dah hampir 10 tahun. So mentality kita nak kita kena faham kita punya audience kita yang banyak orang takut beli madu sebab 80% madu di luar sana ialah madu tiruan tau. So orang nak beli sebab nak sihat, tapi apa yang dia dapat ialah kencing manis, penyakit lepas dia consume madu yang kita katakan terbaik tu. Tapi alhamdulillah 10 tahun penganiayaan juga untuk orang. Penganiayaan sebab orang nak sihat tapi makin sakit. Dan 80% yang dikatakan madu tiruan ni bukan dikeluarkan oleh Rehana, tapi memang Rehana ni ada tengok statistik daripada USM
Dalam tahun 2014 lah kita pergi ke USM di Kelantan, kita tengok statistik tu dikeluarkan daripada profesor di sana, bagi tahu 80% peniaga sangat curang dalam isu madu. So Rehanah nak keluar ke dalam masyarakat memberi solusi. InsyaAllah bila you membeli madu dengan Rehanah, kita akan jamin dari segi kualiti dan premium tu. Power aja puan. So dalam masa dah 10 tahun tak ada lagi yang orang feedback pada kita makan madu Rehanah kencing manis lagi tinggi. Maksud, lagi, tak ada lagi. Sebab kita memang menghasilkan, Rehanah menghasilkan madu yang sebenar. Madu yang kita nak cari madu original tu macam mana. Sebab semua orang akan kata madu kami madu original tau. Tapi the base, sekadar base apa? Kita akan masukkan madu kita dalam lab untuk pastikan benda tu betul-betul original. Biar lab yang berkata-kata kan. Dia punya statistik glukos, fruktos, maltos yang ada tu memang bukan gula tambahan, tapi gula tu ialah daripada tumbuhan. Madu asli. Yes. Macam tu So lah. kebanyakannya orang buat madu tiruan ni, macam 80% madu, 20% manisan. Ya, dia akan letak gula, dia akan bagi lebah tu makan gula. Dia akan bagi campuran-campuran gula perang, gula macam-macam supaya akan nampak warna macam madu. So everything ni diorang akan buat sebab diorang tahu masyarakat sangat memerlukan madu. Sebab madu ni dah ditulis di dalam Al-Quran sebagai makanan yang terbaik. So dia akan buat apa sahaja untuk memenuhi pasaran. So Rehanah hadir dalam pasaran untuk pastikan you ada option yang lebih baik untuk dapatkan kesihatan yang lebih berkualiti tinggi. Betul tu. Jadi anda untuk anda yang mementingkan kesihatan dan ingin makanan sunnah yang premium, boleh dapatkan Rehanah. Jadi saya nak tanya tentang perjalanan Puan Adila kan. Puan Adila memang start menjual madu ni di kedai-kedai ataupun letak dekat kedai runcit ataupun memang terus dengan agency dengan word of mouth. Macam mana? Okey, Mana kalau ditanya berkenaan bagaimana Rehanah bermula lah. Kalau tanya bagaimana saya bermula, saya rasa macam agak selfish untuk saya cerita diri saya sendiri. Tapi sebenarnya daripada awal pun Rehanah ni bermula dengan tim lah. Kan, iaitu bermula ini khusus untuk mereka yang sedang tercari-cari kekuatan diri, yang mungkin dia mungkinlah untuk permulaan you takkan ada tim yang sangat besar. Tapi saya nak cerita, saya bermula di rumah sahaja. Okey. Which is saya dengan pemprosesan pun di rumah. Ya betul. Tapi nak cakapnya benda tu bukan setakat madu lah kita jual. Haba tu sauda, kita jual minyak zaitun. Tapi dari segi arrangement tu saya nak bagi tahu, walaupun you beroperasi di rumah, you kena letakkan standard yang tinggi macam you ada kilang. Itu standard yang Puan letak. Ya, masa you ada kedai, walaupun sebenarnya kita buat di rumah je. Kita lori datang masuk rumah. Maksud benda tu walaupun kita buat di rumah, tapi you kena ada satu sistem yang baik lah. Tapi yang penting ialah you tidak buat sendiri sebab you kena ada partner juga. Ada orang yang support you daripada awal. So walaupun di rumah, tapi Alhamdulillah start daripada rumah itulah saya dah ada ejen-ejen yang datang daripada pelbagai negeri kan datang untuk dapat. Masa tu kita tak ada marketing yang besar-besar. Dulu memang mouth to mouth je lah. Word of mouth. Yes, tapi kita jaga service after sales tu. Walaupun you di rumah tau. You bayangkan 10 tahun dulu kita tak ada sifu-sifu yang mengajar kita kena buat A to B. Tapi you kena letakkan standard diri you tinggi sikit kan, supaya kita nak earn trust orang tu. Sebab orang akan membeli satu dengan emosi, nombor dua dengan trust. You jaga dua ni dulu. Walaupun you di rumah tau, walaupun you tak ada duit nak belajar macam mana marketing, tapi you buat tu elok-elok dulu. So daripada rumah. So lepas dari rumah kita dapat permintaan yang tinggi based on kita punya servis elok, reputasi kita elok. So kita mula pergi ke kedai. So start daripada kedai tu kita dah main sistem. Berapa tahun transition tu? Dalam tempoh 2 tahun. So masa tahun. kat situ kita fokus on trading lagi. Maksud kita direct kepada pengguna. Kan. Tapi dalam masa sama kita dah tahu dah. Kita belajarlah sikit-sikit. Dulu tak ada sifu-sifu. So kita belajar. Kita pun terhantuk dinding sana, jumpa orang yang salah macam-macam lah. Kita berugi beratus ribu. So benda tu memang fasa yang kita kena hadap. Learning phase tu memang kita kena hadap. Dan kita jangan give up. Masa jatuh tu kita jangan give up. Kita mungkin akan buat banyak salah, tapi it's a learn process. Dan guru yang paling baik ialah
kesalahan kita Kegagalan. sendiri. Kegagalan kita sendiri. Yes. Itu memang guru yang paling baik. So lepas tu kita terus juga bila kita buat agentship, kita kena buat dengan lebih sistematik lah, sebab kita melibatkan orang-orang lain kan. Yeah. So terus kita melalui fasa pandemik pula, tapi masa tu kita ada tim yang besar sikit. So tim-tim tu sangat membantu sampailah lepas endemik pun kita berjaya masih stay, dan itulah cabaran yang paling kuat ialah kita masih survive, alhamdulillah, dengan sokongan pengguna dan juga tim Rehanah masih survive through all 2 tahun pandemik yang sangat dahsyat tu dah saya rasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang banyak Alhamdulillah bantu. Itu dia perjalanan Puan Adila secara ringkas daripada mula-mula start sampai ada cabaran along the way, pandemic hit, tapi Rehanah manage to survive. Tapi saya rasa dari cerita Puan Rehanah ya, nama saya sudah Puan bertukar. Rehanah, Allahu Akbar. Puan Adila, founder Rehanah. Biasalah, saya dah terpikat dengan Rehanah. Sampai saya nampak Puan Rasa macam mana? macam Rehanah je. Rehanah tu sebenarnya nama anak saya. Anak sulung. Masa tu kita tak pandai nak pilih nama-nama kan. Ada nama anak, kita letak je nama Rezeki anak. anak orang kata. Rezeki anak lah. Alhamdulillah Rehanah dah umur 13 tahun. 13 tahun. Rehanah ini 10 tahun. 10 tahun. Anak 13 tahun. Ya. Rehanah company Rehanah kami dah 10 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu perjalanan Puan Adila daripada mula-mula start sampai sekarang. Dan saya based on cerita, saya nampak jihad Puan Adila ni ada dua, kepada consumer untuk memberikan produk sunnah yang berkualiti, dan juga kepada ejen-ejen di luar sana. Maknanya Puan Adila bukan saja menolong orang yang ingin madu barang sunnah yang berkualiti, juga orang-orang lain yang ingin mencari rezeki. Saya nak ucapkan terima kasih pada Chai sebab cuba simplify daripada cerita saya. Rupa saya betul lah, itulah saya punya concern. Maksudnya saya cerita dengan Tim tadi. Anugerah saya Allah bagi. Anugerah walaupun bukan setakat handsome, tapi dia pandai simplifykan benda tu. Jadi soalan dia ialah macam mana Puan Adila boleh menjaga ejen-ejen ni seperti keluarga. Faham tak? Saya nampak ramai orang yang nak start bisnes dengan agenship ni. Sebab dia adalah satu medium marketing, orang kata. Marketing through social media, tapi ada juga marketing through agent. Tapi cabaran dia ada. Cabaran dia sangat berbeza. Cabaran dia sangat berbeza kerana kita bermain dengan emosi orang, dengan life orang. Dia contoh, dia dah trust kita sebagai produk founder barang sunnah. Jadi dia letak kepercayaan kepada Puan. Dan kadang-kadang dia rasa macam kalau dia down kan, dia rasa macam betul ke aku berniaga untuk Rehanah ni? Jadi macam mana Puan Rehanah dapat menyatu padukan Rehanah, Allahu Akbar. Itu anugerah saya. Senang simplify, tapi ada kelemahan saya. Macam mana Puan Adila dapat merapatkan macam keluarga? Masa nak bangkit lah kot. Saya rasa soalan tu sebenarnya soalan yang cukup berat lah, sebab dia tertumpu kepada bagaimana saya bangkit dalam keadaan yang jatuh bangun tu. Tapi suka saya nak bawa kepada pendengar, ini radio ke, tak kira radio ke ataupun ada siaran kepada anda semua, kepada anda semua suka saya nak bawa anda, jom kita menyoroti sirah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya rasa contoh yang paling baik dan paling sempurna untuk kita jadikan contoh ialah memang baginda, sosok tubuh baginda tu. Bagaimana saya meletakkan perjalanan Rasulullah itu adalah satu semangat yang saya kena ikuti, walaupun kita dengan baginda ialah 1400 tahun yang jauh beza. Tapi di situlah kekuatan saya, dan saya selalu tanamkan kepada tim Rehanah. Kita memang akan rasa sangat sakit bila kita berada di bawah. Tapi ingat, bila kita berada di atas, mungkin kita kurang bersyukur. Jadi saya kata jom kita tengok sirah Rasulullah. Bagaimana permulaan dakwah Rasulullah ialah bermula di Gua Hira tu. Dalam keadaan masyarakat sekeliling sangat menekan kan. So macam mungkin kita sangat dalam keadaan kita banyak sangat tekanan yang ada, sebab itulah ramai orang terkena anxiety, depression, which is saya pun berada dalam dunia itu, anxiety dan depression disebabkan oleh bisnes yang kita
kita tak tahu macam mana kita nak atur masalah yang terlalu banyak. Okay, so Kita ingat kita boleh handle. kita ingat kita boleh handle tau. Tapi sebenarnya bila berlaku dalam keadaan itu, apa yang perlu kita buat ialah asingkan diri. Itu pertama. Bagaimana Rasulullah mengasingkan diri daripada semua benda yang hiruk pikuk tu. Kan? So kita asingkan diri. Rasulullah pergi ke Gua Hira, dia buat apa? Dia duduk bersendirian kan, dan dia memang mencari sesuatu. Which is masa itulah hanya bila kita bertenang dan ilham dan kebaikan tu akan datang sebab kita bertenang. Kalau kita facing all the time masalah tu, mungkin kita akan membuat keputusan yang silap. Nak kalau orang dah terkena anxiety dan depression, you akan ada tendensi untuk membuat keputusan yang sangat salah. Betul. Okay, sebab tekanan. So first ingat ya, bila you ada tekanan, you pergi berduduk bersendirian dulu. So saya mengambil masa, saya dalam masa 10 tahun tempoh saya bisnes, ada 2 kali saya memang turn off betul-betul. Yang pertama tempohnya ialah 6 bulan, which is saya tinggal terus Rihanna. 6 bulan? Ya, maksud saya kena reboot balik saya punya strength tu dalam bentuk inner spiritual kan. Saya nak mencari apa secara dalam hidup. rohani. Ya, sebab tu bila cakap tadi nampak saya perjuangan saya ada 2, iaitu kepada consumer supaya dia dapat makanan yang terbaik. Yang kedua ialah team Rihanna tu. Team Rihanna nak apa? Nak income. Betul tak? Agency ialah nak income. So macam mana saya nak fulfill the need? Saya sendiri dalam keadaan yang banyak isu saya tak boleh nak settlekan. So saya duduk bersendirian dulu 6 bulan. Tapi saya tahu orang yang bisnes dia tak boleh duduk jatuh tu lama-lama. Dia kena cepat-cepat bangkit. 6 bulan tu agak lama. Lama kan? Tapi apa yang dalam tempoh 6 bulan tu saya distract saya punya fokus kepada benda lain. Iaitu saya buat masa 6 bulan tu saya memang buat homeschooling. Iaitu anak-anak di Bangi tu kan, di Bangi kita tahu bandar berprestij dari segi akademik pun kan. Tapi rupanya ramai ibu-ibu di sana yang memilih untuk homeschoolkan anak-anak dia. Saya tiba-tiba hadir yang tak ada background pun, tapi saya ada circle. Saya ada circle, jom kita buat satu macam pertubuhan apa, tapi untuk ibu-ibu ni berkumpul dan saya manage untuk buat apa aktiviti out of 6 bulan. Bila saya tak ada pun orang tanya lagi. Dan group tu masih ada lagi. Sebabnya saya pendirinya kan, dan saya rasa macam walaupun kita terpaksa duduk seorang-seorang kan, tak nak campur bisnes sekejap, tak boleh datang dah. Tapi you still kena buat sesuatu yang memberi manfaat. Ya, betul. Sebab hidup kita ni memberi manfaat. Kita asingkan, maknanya Puan Alila asingkan dengan business life. Tapi Puan Alila bukan kepada benda lain. Bukan, tapi Puan Alila tidak macam duduk rumah bersendiri. Maksudnya Puan Alila tarik buat benda lain yang bermanfaat, yang memanfaatkan orang lain. Janji saya jumpa orang sebab saya suka jumpa orang, saya suka menolong orang, dan benda-benda tu mampu meredakan saya punya stres yang pasal bisnes tadi tu. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling teruk ialah bila saya telah didiagnose oleh pakar lah, yang bagi tahu saya punya stage of depression ialah last stage. Kita ada 5 stage, saya yang last 5. Dan saya punya anxiety pun tahap 4. So that one is very critical. Sebut pasal jatuh dah bangkit tadi kan. So saya rasa saya dah melalui proses tu, dan sekarang saya sedang keluar balik dalam saya punya gua tu, which is benda tu berlaku pada tahun ini. So tahun ni. So dalam masa 3 bulan tu saya memang tidak boleh keluar rumah, saya tak boleh jumpa, saya tak boleh cakap dengan staff saya tak boleh bercakap dengan apa-apa. Saya baru tahu teruknya orang terkena anxiety ni. So you rasa macam tekanan terlampau banyak, and then you tak boleh show you punya emosi kepada team sebab you sebagai figure yang orang tengok you selalu. You kena kuat. You ada tim kat bawah, you tak boleh tunjuk you lemah. Dia akan affected orang pun semua punya mindset. Tapi sebab kita terlampau bertahan terlalu lama, and then you collapse juga. So apa yang berlaku pada saya bila saya collapse baru-baru ini, saya memang seek untuk dapatkan, itu pun selepas disuruh lah, sebab tu kita kena ada circle yang positif kan. Betul, sebab so, kena keluar, rasa kita akan deny dulu benda tu kan. Kita akan deny, aku tak sakit, aku sebenarnya memang tapi orang yang betul sayang kita akan push kita. Lepas tu bila kita didiagnose benda tu dah last stage, baru saya faham betapa kuatnya saya bertahan. Kan, kuatnya saya menahan pelbagai emosi. So saya akhirnya last kali, after all, walaupun saya dah jumpa psychiatrist, saya jumpa counselor, saya jumpa macam-macam, last kali rupanya kekuatan tu memang datang daripada kita. Tak nak kita kena revert balik kepada yang atas tu. Dia je yang memberi solution. Selepas saya dapat jawapan tu, alhamdulillah saya boleh melangkah keluar, hantar anak sekolah, satu benda yang cukup besar pada saya. Sebab sampai nak keluar rumah pun tak boleh kan. So ingat, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, you kena kembali balik pada dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah boleh bagi kita bekerja, Allah boleh je bagi kita tidak boleh bekerja. Okay, so kita
kembalikan selepas maksudnya kita kena bersendirian. Next stage ialah stage yang kedua, kita tengok macam mana Rasulullah di reject masa di Taif. Di Taif Rasulullah kena reject, dia nak dakwah kan, dia kena reject. So kita juga macam tu. Bila kita rasa jatuh sebab ramai sangat orang reject kita, you kena yakin dan percaya once you kena reject, you sangat hampir dengan kejayaan. You tengok Rasulullah masa dia kena reject sampai berdarah, kita mungkin berjuangan tak sampai berdarah kan. Tapi bila sampai tahap itu, you kena tahu you dah hampir-hampir kejayaan. So you teruskan sahaja macam mana Rasulullah teruskan. Kalau you bayangkan kalau Rasulullah give up masa dia kena tolak masa nak dakwah di Taif tu, kita tidak akan dapat Islam hari ni. Faham tak? Masya-Allah. So apa yang Rasulullah buat masa tu, dia terus berjuang. Tapi dia nak berjuang tu, dia tak bersendirian, dia ada sahabat dia. So you sebagai leader dekat luar sana, you nak buat sesuatu yang besar, you pastikan you ada circle yang sangat kuat support you. Rasulullah ada sahabat-sahabat yang baik. Betul. So you kena cari sahabat-sahabat yang kita panggil puak tu. Kalau dalam bisnes, kita kena panggil puak yang kuat support kita, yang tak akan question apa benda yang kita nak buat. Sebab dia dah tahu dah kita atas, bawah, kiri, belakang, depan, kanan kan. So you dapat circle tu, you terus je sebab you dah tahu you punya mission ialah akhirat tadi, memberi manfaat tadi. Purpose of life kita sebagai seorang Islam sepatutnya kita bukan setakat diri kita, tapi memberi manfaat. Kepada orang lain. Purpose saya ialah memberi manfaat kepada pengguna. Kan, dia dapat benda yang terbaik, dia dapat sihat, keluarga dia lebih bila sakit kan boleh berpecah-pecah kan. Dan tim you mendapat manfaat juga. Ada orang akan dapat income dengan sebab kekuatan yang ada pada kita teruskan jihad kita tadi sampailah ke destinasi. So kalau you jatuh, it's okay, sebab Rasulullah pun pernah jatuh tapi dia bertahan dan diteruskan. Jatuh tidak salah, tapi jangan kekal jatuh. Sebab kita manusia, memang kita akan jatuh. Tapi you tahu you akan berjaya bila you akan teruskan dan you kuatkan ikatan tali pergantungan tu kepada yang atas. Subhanallah. Mantap perkongsian Puan Adila. Saya nampak Puan Adila banyak relate dengan kisah Rasulullah dan sangat menyentuh hati saya. Masya-Allah. Betul. Sebab macam mana ya, kita dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan cerita-cerita kita tahu. Jadi kita boleh relate. Yang saya paling relate sekali bila Puan cakap bila kita kena reject, maknanya kita close tu kejayaan. Tapi ramai orang give up time dekat reject tu sebab diorang tak mampu. Diorang tak mampu tahan. Dekat fasa tu orang akan cakap, betul ke aku buat ni? Betul ke aku buat ni? Kalau kita nak menolong orang pun, kita macam, aku nak tolong orang, tapi kenapa orang reject aku? Jadi kenapa tanya soalan, kenapa orang reject Rasulullah? Adakah Rasulullah tidak betul kan? Ataupun mungkin cara dakwah tu yang dia akan permudahkan lagi ke? Tapi janji orang sampai. Dan Rasulullah tidak pernah judge kepada sesiapa-siapa pun kan. Even masa malaikat datang kata nak tak aku terbalikkan penduduk Taif ni, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah sebut jangan. So orang yang reject kita jangan apa-apa judgement pada dia. Mungkin cara kita yang kita kena betulkan. Sebab kita hanya boleh kawal apa yang kita boleh kawal je. Tak apa Puan Adila. Banyak saya muhasabah diri bertanya tentang perjalanan Puan Adila. Jadi saya nampak Puan Adila suka, jenis yang suka beri ilmu kepada orang, beri petunjuk, beri tunjuk ajar. Dan juga Puan Adila pun tidak kisah untuk belajar. Sebab Nabi Muhammad pun berpesan kita belajar, suruh membaca, Iqra. Kerana membaca tu jambatan ilmu. Kita kena reti baca dulu, baru kita boleh sampaikan. Betul. Jadi seperti saya nak relate sikit lah, kalau Puan tak keberatan untuk kupas sikit isu ni, tentang isu viral yang sekarang berlaku di TikTok pasal bisnes jual air liur. Saya baru baca semalam. Baguslah tu. Maknanya Puan dah ada insight sendiri tentang ni. Saya kena tahu benda yang berlaku kan. Walaupun sibuk tapi kita terpaksa lari sekejap tengok benda. Dan rupanya itu isu yang sangat-sangat dahsyat sekarang ni. Sebelum ni pernah ada tau. Sebelum media sosial berlaku, media sosial, penularan media sosial pernah berlaku sebelum ni. Dan dia berlaku sekali lagi. Jadi mereka ni orang katalah bisnes jual air liur. And diorang punya perception kan, betul ke apa yang kau cakap ni? Kan? Kau ada bisnes ke? Ke ini je bisnes kau kan? Tapi ada satu orang cakap tak, kalau dia
dah research ilmu and dia nak bagi tahu something yang orang aku dah lalui, so kau tak perlu lalui. Kan? Sebab itulah this experience is very valuable if you want to start your business. And then benda tu sebagai produk dia adalah knowledge. Jadi adakah benda ni, business value ni ataupun education lah sebenarnya, is a real business ataupun orang just follow the trend? Semua orang nak jual courses, semua orang nak jual e-book. Apa komen Puan? Okay. Untuk isu yang trending, jual ILU kan. Jom saya nak bawa anda semua kita pergi balik. Apa yang Rasulullah pesan berkenaan dengan ilmu ni? Dahsyat lah. Dia akan relate kepada sirah. Dia relate. Tiba-tiba masa you cakap tu terus saya nampak Rasulullah dah pesan dah. Iaitu balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Anjuran untuk kita menyampaikan ilmu tu datang daripada Rasulullah sendiri. Okay? So masa Rasulullah minta kita sampaikan dariku walau satu ayat tu, maksudnya tuntutan untuk menyampaikan ilmu tu bukan kepada sifu-sifu bisnes sahaja maksudnya kepada kita siapa sahaja. Maksudnya you dapat satu ilmu, you sharing. You dapat satu ilmu, you sharing. So orang mempersoalkan sama ada benda ni memang menjadi trending, which is saya rasa kan. Sebab saya juga bukan menjadi mangsa, tetapi saya juga telah melalui proses-proses tu. Maksudnya kita belajar dekat sini, Sifu ni akan kata kalau you nak tahu lagi, you kena tambah lagi, you kena tahu upsell kan. Dan saya nampak betul lah dalam bisnes ilmu pun dah buat trending macam tu. Saya pernah masuk kelas yang harga dia RM10 je, tapi saya dapat impact ilmu dia macam kos yang saya bayar RM5,000. Oh ya. Faham tak? Maksudnya sebenarnya yang you nak bagi tu, kalau tanggungjawab kita untuk memandaikan ummah, you mungkin boleh tengok daripada segi harga yang you kenakan dan impact ilmu yang you nak sampaikan. Dia ada dua tau. Aku nak sampai, aku boleh sampai, aku tak nak, itu pula lah pada aku. Tapi kalau kita semua berpaksikan kepada sandaran anjuran Rasulullah tadi kan, mengajar ilmu, mungkin kat situ kepada semua sifu-sifu bisnes, sebab charge yang dikenakan memang terlampau tinggi. Betul. Kan. Kadang-kadang kita fikir kita hanya nak memberi ilmu kepada golongan yang macam mana. Macam mana orang yang tak mampu tadi tu. Betul. Even Raihanah sangat-sangat takut untuk mengenakan charge. Walaupun saya tahu charge tu perlu untuk kita filter real fighter yang nak bajak ataupun orang yang nak sambil lewa. Kita faham dia tu. Tetapi nilai harga yang ditetapkan dengan ilmu tu, cuba bayangkan, ilmu saya bayar RM10, saya nampak sama yang saya dapat dalam kos yang saya bayar dekat RM5,000. Dan even saya boleh jumpa benda tu secara percuma pun dalam YouTube. Yes, faham kalau kita tak? research. So pengguna ataupun nurtizen sudah semakin pandai. Nurtizen. So wisely you all Sifu, kita sangat mengalu-alukan kan keinginan anda untuk memandaikan ummah, tetapi tanggungjawabnya Allah akan persoalkan nanti. Adakah masa dalam courses tu you bagi sepenuhnya ataupun you still nak masuk kelas ni, you up lagi, you kena bayar sampai even 100,000 kan benda tu memang ada. Tapi cuba saya memang tak pernah tahu sedalam ni. Sebab dia ada circle-circle. You nak masuk RM50,000, you nak masuk RM70,000, you nak masuk RM100,000, which you kena ada duduk dalam circle-circle ni. It's okay kalau you rasa memang you mampu untuk buat macam tu, tapi orang akan still perkatakan, orang akan still bertanya, you betul-betul berjaya dari segi teori atau praktikal ataupun teori saja. Faham tak? Betul. Sebab orang akan mempertikaikan teori tu. Mana you punya bisnes? Mana yang real business you? You sangat bangga, saya ada even 12 syarikat. So mana syarikat-syarikat you sekarang tu? Ya. Kan? Sebab syarikat semua you orang register SSM, you bayar RM60. Tetapi itulah saya nak cakap, netizen sangat pandai sekarang. Even kita yang belajar ni pun bukan kita tak ada knowledge pasal benda tu, cuma tak kisahlah apa cara yang nak kenakan, pastikan you datang dengan roh sebagai seorang Muslim. Even if you are Muslim, you kena ada nilai yang memang nak memandangkan ummah tu, supaya itu adalah investment akhirat kita. Betul. Ramai orang rasa macam ilmu aku ni mahal. So kalau korang dapat, korang patut bersyukur, sebab memang tak dapat kat mana-mana. Tapi dorang lupa yang mengajar ni bukanlah kerana duit semata-mata. Manfaat kita nak bagi orang tu dia rasa apa macam mana orang menghargai. Okay, tak kisah, contoh kalau harga tu mampu milik, dia bayar
Dan macam dia dapat tu, dia betul lah, berbaloi lah aku bayar. Instead of ni aku kos RM10 pun aku boleh dapat. Maknanya dia, kalau macam tu lah Puan Adila bagi tahu, maknanya dia tak filter pun apa yang dia nak sampaikan tu. dia sampaikan. Kalau you nak sampaikan yang you nak charge harga, it's up to you, sebab mungkin you saja yang boleh bercakap, tetapi you kena pastikan nilai yang dikenakan dengan ilmu yang disampaikan itu betul-betul berbaloi. Yang memang kita tak nampak dekat TikTok tu, memang kita tak nampak dekat YouTube tu. Maksudnya connection dia sendiri. Dia je ada that connection yang disampaikan. That's what make it kita tak valuable. menyalahkan sifu-sifu kat luar sana. Kita berterima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Cuma jangan permainkan orang yang dahagakan ilmu ni. Betul. Certain orang sangat-sangat sakit hati sebab bila dia suka ilmu tu, dia dapat ilmu yang biasa-biasa je, dia sangat kecewa. Dan itu, kalau dia tak maafkan tu, itu bawah tanggungjawab sifu tu lah. Ya, sebab saya nampak sampai tak halal tu, mesti you kena clarify betul-betul lah. Okey, baik. Perkongsian yang sangat bermakna daripada Puan Adila hari ni. Saya sangat-sangat terharu dengar Puan Adila punya perkongsian. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Adila. Jadi untuk korang semua dapatkan, untuk korang semua yang suka produk-produk sunnah dan sangat mementingkan kesihatan, boleh dapatkan produk makanan sunnah Rayhana di mana? Di HQ sambung? kita di Kajang, ataupun you all boleh layari www.rayhanamadu.com, dapatkan ejen terdekat. Yes, itu dia. Jadi sebelum kita tamatkan JBYS, Jatuh Bangun Sebenar pada hari ini, saya nak minta Puan Adila promote dulu Instagram ke TikTok ke mana-mana social media di sini. Okey, untuk mereka yang berada di Instagram, you all boleh layari Raihana Madu, betul? Raihana Madu. Kalau di Facebook, boleh layari Madu Lembah Hadramaut ataupun Raihana HQ. Dan yang paling best sekali, you pergi terus kepada www.raihanamadu.com. Itu dia. Jadi terima kasih banyak Puan Adila. Jumpa lagi anda di Jatuh Bangun yang Sebenar. Ayo Gazambo TV disponsor oleh Agent to You. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you.